Oke, salam dan salam sejahtera. Dan pencerahan saya berkenaan dengan isu yang saya baca hari ini di media, iaitu berkenaan dengan cadangan bina kasino bertaraf dunia di Pulau Pinang. Yang mana kita lihat cadangan ini adalah daripada naib Presiden Parti Gerakan Malaysia dan dibidas kenyataan itu oleh Ketua Pemuda Amanah Pulau Pinang. Dan kasino yang dicadangkan untuk dimasukkan dalam manifesto PN juga seharusnya dipikirkan semasa-masanya, dan yang disokong sebagai kajian secara mendalam sejauh mana ia bakal memberi impak kepada rakyat tempatan dan bukan sembrono saja. Dan saya rasa kalau kita lihat kepada kenyataan Presiden PAS hari ini, yang mana dia mengkritik pimpinan PIHES, yang dia kata pemimpin PIHES tidak beriman dan tidak memmoral, saya rasa Presiden PAS lebih baik kritik apa yang berlaku ini, iaitu yang cuba untuk mencadangkan untuk membuka kasino, yang mana orang itu adalah naib Presiden Parti Gerakan Rakyat Malaysia, Gerakan, yang mana ini adalah sekutu yang ada dalam kerajaan, yang mana juga berada dalam PN tu, Perikatan Nasional itu. Jadi saya lihat kepada kenyataan Presiden PAS, dia hanya menyerang kepada pemimpin-pemimpin PIHES supaya rakyat membenci, tetapi isu mereka sendiri, isu parti yang mereka duduki sendiri, yang mana tidak sebersih mana pun, mereka tidak ambil tahu pun. Yang mana cadangan seperti ini, saya percaya Presiden PAS sendiri tidak tahu. Dan akhirnya kalau perkara seperti ini masuk ke dalam manifesto, bukan saja orang yang bukan orang Melayu, bukan juga orang yang beragama Islam, tetap tidak menyukai akan cadangan ini. Kerana kita tahu, cukup dengan genting, ramai juga orang yang tidak suka. Berapa ramai orang yang non-Muslim yang tidak suka berjudi. Jadi perkara-perkara seperti ini, Presiden PAS harus lihat, jangan dia hanya kerja mengkritik kepada PIHES, tetapi dia sendiri tidak melihat bahawa komponen Perikatan Nasional itu belum tentu mereka ini mempunyai iman dan juga belum tentu bermoral. Kita lihat banyak pemimpin yang ada dalam Perikatan Nasional hari ini, jangan Presiden PAS rasa bangga. Itu yang apabila saya menjawab isu-isu berkaitan dengan Presiden PAS ini, maka saya lihat ramai yang bertanya tentang 90 juta dan akhirnya membayar 1 juta lebih kepada Sarawak Report. Ini juga satu isu yang moral. Ini juga isunya tidak beriman. Jadi kalau Presiden PAS adalah seorang presiden yang terbaik untuk memimpin parti itu, saya rasa dia tidak ada masalah dalam isu 90 juta. Kerana perjuangan politik bukan berlandaskan duit sebenarnya, tetapi berlandaskan perjuangan yang mana rakyat lihat bahawa kemampuan kita sebagai ahli politik untuk kita menjana ekonomi negara, untuk kita membangunkan negara. Tetapi apa yang saya lihat di pimpinan PAS hari ini, tidak ada yang seperti itu. Yang dia mainkan adalah isu agama, dia mainkan isu kepada perkauman, yang mana dia rasa bahawa dia nak mengekalkan kuasa dengan cara untuk dia cuba memainkan isu ini agar rakyat percaya, dan akhirnya beliau tetap menang dalam pilihan raya, dan dia tidak melihat kepada arah pembangunan negara ini. Dia tidak memberi impak ataupun tidak memberi apa-apa keistimewaan pun kepada kita rakyat ini. Jadi ini isunya. Saya harap Presiden PAS harus menjawab cadangan bina kasino bertaraf dunia di Pulau Pinang ini, yang mana saya lihat di sini kenyataan itu seolah-olah hendak dimasukkan ke dalam manifesto PN. Jadi saya rasa pemimpin-pemimpin PAS yang ada dalam PN berseronok lah. Saya rasa kalau nak cerita kepada pimpinan Barisan Nasional pun mereka ketawa, kerana inilah dia. Jadi PAS lebih baik melihat kepada isu nak pembukaan kasino ni, yang mana PAS duduk dalam kerajaan hari ini tidak buat apa-apa pun. Memang tak ada yang kita lihat. Judi ditambahkan, isu adib senyap, lepas itu isu arak senyap, lalas jadi banyak isu timah lah apa. Jadi PAS kena lihat lah, cermin muka diri dulu, baru kita nak mengkritik parti orang lain. Kerana kita ada kebolehan tak komponen parti kita. Jadi kalau kita lihat pemimpin PAS, dia pegang negeri gagal, apalagi nak pegang negara. Jadi kalau dia nak kritik pimpinan DAP yang ada dalam Pakatan Harapan, DAP pegang Pulau Pinang,
Kita lihat bagaimana hari ini. Jadi dia cuma mengkritik yang dia rasa bahawa dia boleh makan, maka dia cuba kritik. Tetapi dia tidak boleh nak menceritakan apa sebenarnya. Kalau kita lihat PKR, dia pegang Selangor, bagus. Pegang Negeri Sembilan, bagus. Sekali suruh PAS pegang Kelantan. Bukan, tak tahulah teh tarik ke apa yang ada. Begitu juga negeri-negeri lain. Kita lihat menteri-menteri besarnya, contohnya di Kedah. Dia pelik-pelik sekarang ni. Jadi pada saya, PAS lebih baik memperbaikikan parti dia. Kerana semakin hari mereka buka mulut, semakin orang tidak suka. Dan isu kasino ni, PAS kena bertanggungjawab. Kerana PAS adalah orang yang ke depan sekali, yang mengatakan bahawa ramai pemimpin PH tidak beriman dan tidak bermoral. Dan kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan adalah amat sembrono sekali. Jadi saya mengkritik di sini kerana saya lihat bahawa cakap tak semua bikin PAS ni. Wawasan PAS tidak tamat sekadar melepaskan harapan di dunia. Justru PAS tetap mempertahankan hak Melayu Bumi Putra dan Islam, termasuk bahasa yang menjadi teras kepimpinan negara ini, tanpa menghapus bangsa dan bahasa lain. Tak payah cakap lah PAS. Perlembagaan kita ada, parlimen kita ada, semua dah ada lah. PAS nak cerita apa lah, aduh. Ini PAS ni merepek lah dia punya cerita. Parti lain pun sama. Parti lain pun mempertahankan juga, ada cerita mempertahankan hak Melayu, Bumi Putra, Islam. Parti PAS ni hanya berselindung saja dia punya cerita. Dia menceritakan ini, tetapi kita lihat, dia, kenyataan dia, cuba untuk nak menghalaukan siapa yang tidak. Tengok dia kata ni, PAS menegaskan kalau ada sesiapa yang membuat kenyataan orang Melayu itu bersifat perkemahan, halaukan dia kerana tidak mengenang budi. Tetapi di sini dia nak mempertahankan hak Melayu Bumi Putra dan Islam, termasuk bahasa yang menjadi teras kepimpinan negara, tanpa menghapuskan bangsa dan bahasa lain. Inilah dia punya putar belit. Dia akhirnya makan diri. Sebab tu kenyataan awal saya mengatakan bahawa Presiden PAS ni dah nyanyuk. Kerana dia tidak faham apa yang dia sendiri. Perlembagaan parti dia pun tak tahu. Dia sendiri yang duduk menjadi presiden, dia tak faham. Macam mana? Jadi, dia tidak payah ceritalah. Perlembagaan parti mana-mana semua diluluskan oleh ROS dah termaktub. Perlembagaan kita. Mengikut perlembagaan negara kita ni. Sebab itulah kita ada rukun negara. Jadi, PAS ni nak bercerita dengan orang, budak-budak semua dah ada sekolah. PAS nak menarik undi 18, PAS kena bijak. Jangan menggunakan permainan parti yang seperti ini. Anak-anak muda sekarang ni ada sekolah. Mungkin Presiden PAS ni lupa akan rukun negara kita. Jadi dia dok sibuk mainkan isu agama, mainkan isu kaum ni. Apa gunanya kita ada rukun negara? Apa gunanya kita ada perlembagaan kita? Jadi merepek je kerja dia. Jadi jawapan saya itu, jangan suka merepek. Kalau politik macam ni lah yang digunakan, alamatnya tenggelam kapal PAS. So itu pencerahan saya. Dan PAS kena jawab ni. Isu nak buka kasino dekat Pulau Pinang ni. Itu saja. Sekian. Terima kasih.